Bersua kembali. Saya kira Syafiqah esok mesti ramai yang dah ada planning dah, perancangan nak pergi raya pertama ke rumah siapa, raya kedua ke rumah siapa. Bak kata Aina Abdul, raya ketiga ke rumah mentua. Wah, jadi Ismail raya ketiga? Rumah mentua mungkin. Sebab raya kedua Ismail tak boleh pergi ke mana-mana sebab dia kena berjanji temu dengan saya dan juga penonton Sahabat Pagi Malaysia. Kita akan berada di Teratak Cik Dah di Kundang, Rawang. Itu menarik tu. Kita ada banyak ni. Kita terbangkan khas dari Korea Selatan. Wah, bintang bersinar. Siapa kena nantikan. Raya kedua nanti. Apa pun menyentuh mengenai ziarah menziarahi ni, kita ada adab dan juga ada adatnya di Malaysia ini. Jadi untuk kita bicara lebih lanjut mengenai ziarah Syawal ini telah pun bersedia di talian ialah Ustazah Nazira Abu Bakar, Pegawai Hal Ehwal Islam JAKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Syafiqah dan Ismail? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah bersama dengan kami. Ustazah, apabila kita bercakap berkenaan ziarah kunjung mengunjungi ini, sudah pastinya itu disyariatkan di dalam Islam dan juga di dalam agama kita sendiri. Kerana apabila kita menyebut berkenaan ziarah menziarahi, sudah pastinya itu suatu amalan untuk kita mengeratkan ukhuwah dan juga silaturahim. Jadi apa pentingnya kita melihat ziarah ini diutamakan kepada keluarga dan saudara mara yang terdekat sepanjang bulan Aidilfitri dan Syawal ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pada semua penonton Sahabat Pagi Malaysia, kita doakan mudah-mudahan hari ini Ramadan yang terakhir masing-masing dapat memanfaatkan, dapat mengoptimumkan hari baki sisa yang tinggal ini untuk sama-sama kita memperbanyakkan ibadah insya-Allah. Dan kita sebut tentang raya, semua orang tak sabar tentang raya kan. Dia tengok daripada baju Syafiqah dengan Ismail pun dah nampak tanda-tanda tak sabar nak raya tu kan. Jadi kita sebut tentang raya ni, tuan-tuan puan, Nabi SAW sebut satu budaya yang perlu kita perbanyakkan, yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi sebut man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Nabi sebut barang siapa yang nak diluaskan rezekinya, yang selama ni kita duk rasa sempit sangat-sangat, Nabi SAW sebut siapa nak diluaskan rezekinya, kemudian nak dipanjangkan usianya, apa kata Nabi, falyasil rahimah, maka sambunglah pertalian silaturahim. Sebab itu kita sebut yang budaya kita hari ini tak lari daripada ziarah menziarahi antara sanak saudara, antara kita sebut sahabat handai dalam bulan Syawal ini. Cuma hari ini kalau boleh tadi Ismail dah sebutkan nak ziarah sahabat ke adik-beradik dan sebagainya, hari ini jadi satu cabaran pula kat kita. Sebab hari ini kalau orang dulu-dulu, mak ayah kita dulu, dia berziarah sampai ke rumah Tok Wan, Tok Cik yang kita tak kenal pun dia akan pergi. Paksa pula kita adik-beradik pergi. Tapi zaman hari ni, orang kalau nak pergi berziarah, dia ziarah di laman sosial saja. Perasan tak? Kan dia pergi ke Facebook orang, dia pun tulis SHMZB. Pula dah kita ni apa benda dia tulis selamat hari raya Zahir Batin. Itu kan. Sebab tu hari ni kita sebut berziarah ni tuan-tuan puan. Ini yang kita sebut orang dulu-dulu seni dia berziarah, kita panggil tuan-tuan puan. Ilmu mereka sedikit tetapi amalnya banyak. Ilmu kita hari ini banyak. Kita tahu hadis-hadis, kita belajar dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tapi amal kita pula sikit berbeza dengan orang tua. Sebab itu kalau kita tengok budaya hari ini, ziarah menziarahi ini dia makin lama makin sudah makin sudah jauh. Tak kata kepada orang, kadang-kadang anak-anak kita kita ajak jom pergi ziarah rumah makcik, tak nak lah, nak tengok TV. Sebab apa? Waktu ni pula lah rancangan TV-nya seronok dan sebagainya. Maka sebab itu kita sebut yang adab di waktu Aidilfitri ini bukan semata-mata kita balik kampung duduk depan TV, dia ambil pula tu kan tilam, ya Allah ya Tuhan, tilam yang sekap tu kan, duduk depan TV daripada pagi sampai ke malam tak bergerak, balang kuih raya dekat tepi katil, tepi tilam, duduk makan hingga akhirnya raya itu jadi tak bermanfaat. Sebab itu kita sebut yang tuan-tuan puan, ambillah kesempatan di Aidilfitri ini untuk kita benar-benar menziarahi ahli keluarga kita yang dah lama tak jumpa dan sebagainya, untuk kita dapat
ganjaran seperti yang Nabi SAW sebutkan tadi, untuk kita berbuat baik yang sama ada kepada kaum kerabat, sahabat handai dan sebagainya, supaya kita sebut yang bertambah umur kita, bertambah rezeki kita, insya-Allah. InsyaAllah. Ya Ustazah, selain daripada Ismail katakan tadi ziarah sahabat handai, keluarga, sanak saudara, pada 1 Syawal juga kebiasaannya pada pagi tersebut ramai juga yang mengambil kesempatan untuk menziarahi kubur yang tersayang. Jadi apa di antara adab yang perlu kita tahu, dan juga mungkin Ustazah boleh kongsikan doa-doa ataupun apa di antara perkara yang perlu kita faham mengenai adab menziarahi kubur. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sebut yang kadang-kadang bila kita ziarah kubur ni, ada orang ingat ziarah kubur ni mesti Aidil Fitri je. Tidak. Kata ulama, ziarah kubur itu dia bukan sunatnya di Aidil Fitri saja. Ya, ziarah kubur ini kita sebut nak dibuat setiap hari pun boleh. Tak ada masalah. Yang cuma ada adab dan peraturannya bila kita nak ziarah kubur. Antara disebut oleh para ulama, pertama bila kita nak pergi kubur ni, mestilah dalam keadaan bersih dan bersih daripada hadas. Bahkan sunat untuk kita berwudu. Jadi ingat, nak pergi kubur ni tidak mesti selepas sembahyang raya, sebelum sembahyang raya pun boleh, nanti petang raya pun boleh, tak ada masalah. Ya, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah ajar kepada sahabat, bila sahabat-sahabat ni ziarah kubur, tiap-tiap orang daripada mereka itu kita panggil memberi salam. Ya, dengan dua orang yang bila kita lalu kubur ni, ini antara doa ataupun ucapan yang boleh kita ungkapkan. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apa maknanya ni? Assalamualaikum kepada kamu wahai ahli perkampungan kubur, ya, dari kalangan mukmin dan juga muslim, mukminat dan juga muslimat. Ya, dan kami juga akan menurut kamu bila sampai gilirannya, insya-Allah. Itu antaranya. Ya, kita sampai, kita berdoa, bagi doa kepada kita sebut pada ahli kubur. Janganlah pula sebut bagi salam, bagi doa ni dia pergi tengok satu-satu pula tiang batu nisan tu. Assalamualaikum Haji Ahmad, Assalamualaikum Hajjah Salimah, pula dah jadi kerja duk pergi tengok pula tiap-tiap. Kita sebut batu nisan dah, kita sebut Nabi ajar kepada kita supaya beri salam kepada umum. Kemudian bila dah sampai berhampiran dengan kubur tadi ataupun kubur kaum kerabat ataupun kenalan kita, berdiri rapat. Itu kita sebut adabnya, berdiri rapat di tepi kubur dengan muka kita menghadap kepada bahagian muka si mati. Muka si mati maknanya kalau kita nak tengok arwah dia tu, semua orang mengiring jenazahnya itu akan dihadapkan mengiring di atas sebelah kanan, kita sebut limbung kanan kan, menghadap ke arah kiblat. Sambil pula dah bosan-bosan kat sambil kita bagi salam secara khusus. Bagi salam macam mana? Contohnya kalau lah si mati itu adalah ayah kita, maka kita berikan salam, Assalamualaikum wahai ayahku. Kalau lah ibu kita, Assalamualaikum wahai ibuku. Maka begitulah seterusnya. Kepada kaum kerabat kita berikan salam dahulu dengan panggilan yang biasa kita berbahasa dengan mereka semasa mereka hidup. Sebab itu tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu taala, ya, kita sebut panggilan-panggilan ini, dan kalau boleh kita panggil dengan panggilan-panggilan semasa mereka masih hayat di kandung badan ini. Kita mulakan dengan memanggil panggilan-panggilan yang baik supaya bila mereka meninggal dunia nanti, panggilan itu jugalah yang akan kita panggilkan saat kita berada di kuburan mereka. Kemudian yang keempat, dah bagi salam, sunat untuk kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada si mati. Ada orang tanya kepada saya, bolehkah kita baca Quran ataupun kita sedekah? Kan kita budak-budak lalu misalnya dekat kubur-kubur, kemudian kita bagi duit raya. Duit raya ni juga adalah sebahagian daripada sedekah. Dalam satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat datang jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, mak aku dah mati dah. Afa atasaddaqu anha, boleh tak aku sedekah bagi dia? Maka Nabi sebut tasaddaq, sedekahlah. Dalil ini mengatakan boleh sekiranya kita sedekah bagi pihak si mati dan sampai pahalanya. Bukan dekat kita dia pun dapat sama. Oleh sebab itu sunat untuk kita baca ayat Quran, kita baca kita dapat pahala, kita sedekahkan sekali pahalanya itu kepada si mati. Kalau kita rujuk kepada hadis tadi, ulama kata sampai pahalanya. Ya, kemudian kalau kita boleh sebut satu lagi antara adabnya juga adalah
lepas kita baca ayat suci Al-Quran, kita menghadap ke arah kiblat dan doa kepada si mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosanya, melimpahkan rahmat kepadanya, supaya dikabulkanlah apa yang kita hajatkan itu, insya-Allah. Ustazah, dalam perihal ziarah menziarahi, kunjung mengunjung dari rumah ke rumah, diharuskan untuk kita berziarah dan juga diwajibkan untuk kita menerima tetamu. Dari segi menjamu tetamu yang hadir dan juga datang ke rumah, apakah pandangan Islam dan juga perihal hukumnya apabila kita bercakap tentang kewajipan untuk kita melayan dan juga menjamu para tetamu yang datang ke rumah kita? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita sebut tentang bab jamu, bagi makan kepada orang ni sunnah sebenarnya yang Nabi SAW anjurkan. Cuma dalam keadaan nak menjamu tetamu ni, dia ada dua pihak lah sebenarnya. Satu, kita yang pergi berziarah. Yang kedua, orang yang menerima ziarah tadi. Maknanya tetamu dan juga tuan rumah. Saya suka nak sebut beberapa perkara sebelum saya sentuh tentang bab menjamu tetamu ni. Tetamu kan, bila kita sebut sebenarnya bila kita nak ziarah ke rumah orang, saya rasa yang ni Syafiqah pun mungkin kita boleh relate sekali. Bila kita nak ziarah ke rumah orang ni, kadang-kadang ada beberapa perkara yang kita terlepas pandang, yang hari ini ulama sebut ada adab-adab dia dalam nak ziarah ke rumah orang, nak jadi tetamu orang. Antaranya apa? Yang pertama, bila kita berziarah ke rumah orang, ingat kita ziarah bukan nak makan. Ada juga orang, okey dia dah atok dah, balik kampung tu 5 hari, okey sarapan pagi rumah Tok Long, sarapan makan tengah hari rumah Tok Lang, tu dia atok 5 hari. Jadi ingat, kita berziarah ni, Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk bersilaturahim, bukan kerana kita nak makan di rumah orang. Satu. Yang kedua, dahlah pergi di rumah orang ni, kadang-kadang dia duduk pula berlama-lamaan. Daripada pagi sampailah malam, tuan rumah pula nak kena siapkan makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Sebab itu kita pergi ke rumah orang ni jangan berlama-lamaan, tuan puan. Yang kita pergi 1 jam, 2 jam misalnya. Ataupun kalau adik-adik tu yang rapat sikit 3 jam. Ataupun sebelum tengah hari kita pergi pagi, sebelum tengah hari kita baliklah. Supaya tuan rumah boleh berehat dan sebagainya. Dan bila pergi ke rumah orang ni, kita jaga mulut. Ni tetamu ni, dia jaga mulut. Orang dah hidang air urin, ringan pula mulut kita. Tertarik tak ada ke? Pula ada. Kan? Jadi kadang-kadang perangai. Mungkin kita ingat kita ni adik-beradik yang dekat. Adik-beradik yang dekat pun Islam ajar kepada kita, mulut kita jaga. Rendang rumah Tok Rumah ni tak apa sedap. Tadi makan kat rumah Tok Teh tu sedap sangat. Ni jaga. Kan kadang-kadang mungkin orang rumah dia tu dia itulah kemampuan dia untuk sediakan hidangan dan sebagainya. Maka sebab tu mulut jaga. Dah makan-makan komplain pula, pinggan ni macam pinggan tahun lepas dia tak tukar ke? Pula ada mulut jaga. Jadi sebab itu mulut kita ni tuan-tuan kena ingat. Nabi SAW sebut, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara ciri-ciri kebaikan Islam seorang itu adalah dia tinggal benda yang tak bermanfaat. Mulut tu jangan laju sangat nak komen. Hanya orang perempuan ni terutamanya kita sebut kan, sedikit kan kita ni kadang-kadang kan, saya bukan nak kata, tengah kata tu saya bukan nak kata, itu dia tengah kata tapi nak kata. Itu biasa tu sedikit kan, saya bukan nak kata, itulah keadaannya tak berapa sedap pula orang jaga kan, jaga mulut kita jaga, mata pun kita jaga, jangan belia sangat tengok sana sini. Tak belia tengok sana sini, tengok langsir. Tengok lansir ni kena pula lansir ni dengan baju kita kan, tengok cawan. Itu kan, sebab itu kita jaga kan. Itu dan satu lagi perkara kita sebut kadang-kadang ibu-ibu yang bawa anak-anak yang kecil. Bila kita bawa anak-anak kecil ni, ini antara kita sebut dilema lah dalam kita berziarah hari ni kan. Tuan rumah dah jaga makanan, kita bawa anak kita nak masuk rumah orang ni, kalau boleh istilahnya hari ni apa kita briefing anak-anak kita dulu. Rumah orang ni pastikan makan jangan tumpah kan, makan jangan berselerak, makan jangan berkata-kata. Kita pesan dulu dengan anak kita ni. Sebab ada orang dia ambil pandang remeh. Tak apa budak kecil, jangan. Daripada kecil ni lah perlu kita ajarkan adab dan sopannya. Kita tak nak kita balik daripada rumah tuan rumah nanti bersembang-sembang pula dalam kalangan tuan rumah, menyesal sungguh. Wajah Ismail tahu contoh kan. Menyesal sebab tu bawa anak-anak habis tumpah dan sebagainya. Kalau terjadi, kita nasihatkan baik-baik dan sebagainya. Supaya kita tak nak tuan rumah yang tadi asalnya sudah pun ikhlas nak jamu makan kepada kita ini, akhirnya jadi kecil hati dan sebagainya. Sedangkan kita sebutnya jamu makan dalam Islam ni sangatlah dianjurkan oleh Nabi SAW.
Dan kalau kita orang yang menjamu makan, kita sebut jamu makan ni, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang bagi makan ni, tadi kita sebut ada sahabat yang tanya kepada Nabi, boleh tak sedekah kepada mak yang dah mati? Nabi sebut boleh. Kemudian ditanya lagi sambung hadis itu, ayyu sadaqah afdal, sedekah mana yang paling afdal? Nabi sebut saqiyul ma, bagi minum air. Jadi dalam Islam ni sebut, bila kita nak bagi kepada orang ni, harta seringan-ringan, jamu air pun dalam Islam, Nabi SAW sebut itulah sebaik-baik sedekah. Itulah sebaik-baik kita sebut perkongsian yang kita nak bagi kepada orang. Maknanya apa? Kalau pun tak ada makanan, air pun mencukupi. Sebab itu atas tuan rumah lah, kalau dia rasa ada, macam kalau orang Kedah kan, Ismail, kita kalau raya pertama tu mesti laksa, mesti ada bihun su. Kalau ada kemampuan, silakan. Jangan berlebih-lebihan dan jangan riak dalam nak menunjuk kepada orang. Kan, sebab kadang-kadang kita pun hidup dalam zaman yang orang kadang-kadang menunjuk, kan, menunjuk dari kita main. Kalau OOTD macam mana? Kalau OOTD macam mana? Betul, kadang-kadang benda macam tu. Sebab tu kita perhatilah, yang kita tak salah dalam jam makan, jangan berlakunya pembaziran, jangan kita sebut kita terlalu meremeh-remehkan sunnah-sunnah yang lain, sehingga akhirnya tujuan asal nak beri makan, tapi akhirnya tak dapat apa-apa pun daripada pemberian yang kita berikan. Maka yang kita nak bagi itu, niatkan sebagai sedekah, niatkan tujuan kita nak menjamu makan, dan kita yang dah terima makanan daripada orang, doakan kepada tuan rumah, moga-moga Allah memberi makan kepada di dalam syurga nanti. Nanti tu dia ada doa kepada orang yang bagi makan tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan kepada tuan rumah itu dengan balasan yang baik di syurga nanti, insya-Allah. Barulah seronok orang Aidilfitri ni, kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bantu kita, dan juga kita sebut orang-orang yang kita ziarahi tadi, insya-Allah. Juga kita harapkan kepada anda semua, kalau nak menziarahi itu, pastikan kesihatan diri terlebih dahulu. Kalau ada simptom-simptom COVID-19, jadi diharapkan duduk sajalah di rumah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah Nazirah Abu Bakar, Pegawai Hal Ehwal Islam JAKIM, kerana sudi bersama dengan kita. Banyak yang kita belajar sebenarnya hari ini. Jadi harapkan kepada semua, jaga mulut. Itu paling penting sekali, adab. Jangan duduk pergi rumah orang kira ada berapa jenis kuih dia ada. Masalah kat tu. Tengok colour langsung. Tapi apapun, terima kasih Ustazah atas pesanan tersebut. Ini yang perlu kita amalkan sebagai umat Islam yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustazah kerana berkongsikan berkenaan tentang ziarah Syawal.